Isu bekalan telur, minyak masak paket bersubsidi dibincang esok. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsudin. Perkara berkaitan Perjanjian Malaysia 1963, MA63 bakal menjadi keutamaan untuk diselesaikan dalam tempoh sebulan demi memperjuangkan hak rakyat Sarawak dan Sabah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan perkara itu kini di peringkat perbincangan bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Armizan Muhammad Ali. Sudah pasti itu menjadi tumpuan utama saya yang akan bincangkan di peringkat kajian negeri, dan saya juga telah meminta Datuk Amizan, Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak, untuk berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah untuk melihat keutamaan di peringkat negeri Sabah dan juga Sarawak yang low hanging fruit yang boleh dapat diselesaikan dalam tempoh sebulan ini. Sekiranya terdapat perkara yang tidak dapat diselesaikan dalam tempoh sebulan, maka ia akan dibentangkan di peringkat Dewan Rakyat. Isu bekalan telur dan minyak paket bersubsidi di pasaran bakal dibincangkan dalam mesyuarat antara Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan esok. Perkara itu dimaklumkan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub. Tindakan segera dibuat susulan tinjauan mengejut Datuk Seri Salahuddin di kedai runcit dan pasar awam di Putrajaya siang tadi. Beliau singgah ke premis berkenaan tanpa pengetahuan pengurusan kementerian dan bahagian penguatkuasa bagi meninjau sendiri situasi semasa bekalan telur dan minyak masak paket bersubsidi 1 kg. Beliau mengakui wujud kekurangan bekalan telur grade A, B dan C serta minyak masak bersubsidi polybag 1 kg di pasaran. Bahagian penguatkuasaan KPDN juga akan diarah untuk menyelesaikan masalah berkaitan minyak masak bersubsidi polybag 1 kg. Kebebasan media antara komitmen Kerajaan Perpaduan dalam memastikan proses semak dan imbang kerajaan berjalan baik. Ke arah itu, usul penubuhan Majlis Media Malaysia akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri. Jelas Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil, setakat ini cadangan penubuhan itu masih belum dibincangkan. Sebarang perkembangan akan dimaklumkan sejurus keputusan berkenaannya diperoleh. Dan bagi saya, komitmen Kerajaan Perpaduan ini kepada freedom of press, ya, ataupun kebebasan untuk wartawan itu adalah salah satu tonggak, ya, kepada memastikan proses semak imbang perjalanan kerajaan berjalan dengan baik. Jadi dalam merealisasikan matlamat itu, saya percaya sekiranya majlis media dapat membantu, maka mungkin itu salah satu metodnya ataupun caranya. Berikan sedikit masa, kita akan teliti dan mungkin dalam minggu-minggu ataupun bulan depan ataupun bulan-bulan ke depan saya akan ada update, insya-Allah. Beliau berkata demikian selepas menghadiri taklimat dan lawatan kerja ke Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama. Hak kebebasan bersuara rakyat akan dipertahankan berlandaskan kepada undang-undang. Bagaimanapun, kebebasan itu tidak harus sampai ke tahap menyebarkan fitnah dan mengeluarkan tomahan tidak berasas. Saya sendiri sebagai seorang ahli politik, ahli parlimen dan sekarang sebagai menteri bagi komunikasi dan digital, memang mempertahan hak bersuara. Tapi bila kita teliti undang-undang, termasuk kanun keseksaan, ya, termasuk undang-undang lain, ya, termasuk akta Suruhanjaya dan akta komunikasi dan multimedia sebagai contoh, ya, memang ada batas-batas yang sekiranya dilakukan juga, ya, dilepasi juga, maka ada tindakan.
tindakan undang-undang. Jadi kita tidak mahu rakyat salah faham. Memang kita akan pertahankan, saya akan pertahankan hak untuk bersuara, tapi janganlah sampai kita fitnah memfitnah, mengeluarkan tomahan yang tidak berasas, dan biarlah apa yang kita sebut itu ada asas dan boleh kita pertahankan, termasuklah pertahankan dalam mahkamah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas hadir taklimat dan lawatan ke Angkasa Puri Kota Media. Hadir sama Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Seri Muhammad Mentek dan Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud. Antara fokus kementerian kini adalah menjalin kerjasama erat antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia serta penyedia platform media sosial. 56 set train transit aliran ringan LRT laluan Kelana Jaya dijangka beroperasi secara berperingkat mulai suku ketiga tahun hadapan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke memaklumkan keperluan itu bagi meningkatkan kekerapan perjalanan ketika waktu puncak. Pada ketika ini, hanya 38 train set yang beroperasi untuk Kelana Jaya Line. Itu yang menyebabkan bahawa interval sekarang, iaitu kekerapan ialah 5 minit. 5 minit untuk setiap train datang. Itu memang sesuatu yang tidak memuaskan. Kita tahu bahawa secara optimalnya kita mahu melihat kekerapan train paling minima pun 3 minit satu train. Untuk Kelana Jaya Line memang itu adalah sasaran kita. Untuk kita mencapai 3 minit untuk setiap train sampai, kita memerlukan 48 train set yang boleh beroperasi. Mengapa sekarang hanya 38? Sebab ada 18 train set yang sedang menjalankan pelbagai program maintenance. Pihak Prasarana Malaysia berhad Prasarana telah diminta untuk mempercepatkan proses penyelenggaraan. Prasarana juga telah membeli 19 set train baru untuk laluan sama dengan set pertama bakal beroperasi Ogos tahun hadapan. Bagi pengguna, pengumuman Menteri Pengangkutan itu memudahkan perjalanan harian selain menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam. That means more people can take the public transport, can use the trains, and of course, with more trains, then hopefully, the time schedule between each train will be reduced. Okeylah kot sebab ia bagi kemudahan untuk orang lain. Itu ia boleh jimat masa orang lain juga. Bagi menyenangkan orang lain lah sebab orang balik kerja kan, kadang ada yang tak ada transport, dan kalau macam tak cukup duit bolehlah naik LRT sebab lagi murah. Lepas tu menjimatkan masa lah. Pemerkasaan karya seni penulisan dalam kalangan murid sekolah perlu dipertingkat dari semasa ke semasa melalui perancangan dan strategi yang jelas agar hasil bakat golongan cilik dapat dipromosikan di pasaran tempatan dan antarabangsa. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik berkata kejayaan 5 penulis muda dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur SSEM menghasilkan 5 buku penulisan berbahasa Inggeris berserta seni visual yang menarik adalah bukti proses pembelajaran di bawah Kementerian Pendidikan berjaya mencungkil bakat murid-murid. Kejayaan penghasilan buku tersebut melalui program Young Emerging Talent dengan kerjasama Majlis Buku Kebangsaan Malaysia dan SSEM juga adalah hasil sokongan ibu bapa, minat dan kerjasama erat semua pihak dalam menjamin kelestarian penghasilan bakat-bakat sedia ada ke arah pasaran dunia. Berucap melancarkan 5 buku tersebut sempena Selangor International Book Fair, beliau berkata adalah tidak mustahil SSEM akan berfungsi sebagai pusat rujukan penghasilan karya seni dalam kalangan pelajar pada masa akan datang. Kesemua mereka sebelum ini berjaya mempamerkan hasil seni mereka di Pesta Buku Frankfurt, Jerman pada 19 hingga 23 Oktober lepas selain berpeluang menimba pengalaman berkenaan padanan urus niaga, rundingan transaksi hak cipta dan pelesenan karya bagi mengasah bakat penulisan dengan lebih profesional. Kebolehaksanaan pindahan waktu pembelajaran kelas darjah khas Sekolah Agama Kerajaan Johor daripada hari Sabtu ke Khamis akan dikaji. Cadangan itu perlu diperhalusi berikutan murid darjah khas merupakan murid yang sama di tingkatan 1 di sekolah menengah dan asrama.
sekiranya pindaan kelas darjah khas ini dibuat pada hari Khamis, ia mungkin boleh menyebabkan ketiadaan guru, kekurangan guru kerana gurunya bertindan dan bertindih sesi pendidikannya. Walau bagaimanapun, pihak Portfolio Agama Islam mengambil cadangan ini untuk diperhalusi dan dikaji. Beliau kata demikian pada sesi penggulungan sidang Dewan Undangan Negeri Johor. Kempen Now You See Me 2.0 lahir daripada sinergi kerjasama antara Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan dan Hibiscus Petroleum Berhad yang membuka peluang kepada pelajar sekolah untuk mengenali dan memahami penyakit thalassemia. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan berkata, kempen selama 5 bulan yang diadakan sempena sambutan Hari Thalassemia Sedunia 2022 itu telah disertai 70 sekolah di seluruh negara. Bagi memperkukuhkan kempen kesedaran penyakit thalassemia, Tan Sri Dr. Nur Hisham menyeru agar rakyat turut mempertingkatkan kesedaran dan menjalankan ujian saringan genetik untuk mengenal pasti pembawa gen thalassemia kerana penyakit berkenaan boleh membawa kepada komplikasi kematian disebabkan kesan anemia serius. Terdahulu, Majlis Penganugerahan dan penutup kempen Now You See Me 2.0 telah diadakan secara dalam talian dengan disempurnakan Tan Sri Dr. Nur Hisham dan Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Fakhruddin Ghazali. Golongan usahawan disaran meneroka pasaran baru memasarkan produk serta perkhidmatan yang ditawarkan di samping menjalin kerjasama dengan pihak berkepentingan. Seiring perkembangan itu, Persatuan Pusat Bertauliah Sistem Latihan Dual Nasional SLDN Malaysia dengan kerjasama Dunia Melayu Dunia Islam DMDI, Putrajaya turut memberi sumbangan perkhidmatan pendidikan kemahiran kepada golongan yang kurang berkemampuan bagi membantu mereka berjaya dalam bidang kemahiran yang diceburi. Pengerusi DMDI Putrajaya yang juga merangkap Presiden SLDN Malaysia, Datuk Joyah Abdul Rashid berkata, gabungan itu mampu meningkatkan bilangan usahawan negara berkualiti, berdaya maju, berfikiran global dan kompetitif. Selain memberi perkhidmatan, latihan dan nasihat perniagaan dalam pelbagai bidang kepada golongan B40, ibu tunggal, golongan miskin dan orang perseorangan. Adanya program ini kita boleh menaik taraf lagi usahawan kita, tak kira apa bangsa pun, ada semua lapisan. Dan sekarang ni kita pun membuat jalinan kerjasama di antara DMDI Putrajaya dan juga DMDI Riau, DMDI Dumai, Singapura dan China untuk bekerjasama. Beliau menyatakan demikian selepas majlis menandatangani perjanjian Smart Partnership Anugerah Usahawan IKS Kebangsaan 2022 di Putrajaya. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kita bersua kembali. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan menjalankan siasatan secara terperinci, telus serta profesional meliputi semua sudut berkaitan dakwaan penyelewengan perbelanjaan negara RM600 bilion. Kenyataan SPRM menyebut mana-mana pihak yang mempunyai apa-apa maklumat, bukti atau dokumen yang berkaitan diminta tampil menyerahkan maklumat itu. Sekiranya perlu, SPRM juga boleh menghantar pegawai untuk mengambil maklumat atau dokumen berkenaan. Kontroversi mengenai penggunaan dana kecemasan berjumlah lebih RM600 bilion ketika negara berdepan pandemik COVID-19. Baru-baru ini, Perdana Menteri berkata beliau menyerahkan sepenuhnya kepada agensi berkaitan untuk menyiasat isu itu. Kementerian Kewangan telah memaklumkan beberapa pelanggaran melibatkan isu berkenaan. Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara, Jabatan Pengairan dan Saliran mengeluarkan notis kesiapsiagaan kemungkinan banjir kilat dalam tempoh 24 jam di 8 daerah di Perak dan Selangor.
Kawasan berisiko terjejas di Perak masing-masing di daerah Bagan Datuk, Pekan Simpang 4 serta kawasan sekitarnya. Daerah Hilir Perak, Cangkat Jong serta kawasan sekitarnya dan daerah Perak Tengah, Pasir Salak, Pasir Panjang Hulu serta kawasan sekitarnya. Di Selangor melibatkan daerah Kelang, Pekan Kapar dan kawasan sekitarnya. Daerah Hulu Langat dan kawasan sekitarnya. Daerah Kuala Langat, Pekan Jenjarum, Kelanang dan kawasan sekitarnya. Daerah Kuala Selangor, Pekan Bistari Jaya serta kawasan sekitarnya. Serta daerah Petaling, Pekan Serdang serta kawasan sekitarnya. Notis dikeluarkan pada pukul 5 petang tadi berdasarkan makluman Ramalan Hujan Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia, Sistem South Eastern Asia Oceania Flash Flood Guidance System SAOFFGS dan model ramalan banjir JPS bahawa terdapat risiko banjir kilat di beberapa lokasi di negeri terbabit jika berlaku hujan lebat atau ribut petir yang signifikan. Sementara itu, Met Malaysia dalam kenyataan berasingan turut mengeluarkan ramalan cuaca signifikan bermula hari ini hingga Ahad bagi kawasan pantai timur dan utara Semenanjung. Sehubungan itu, Met Malaysia mengemas kini amaran hujan berterusan waspada yang melibatkan negeri Perak, Kelantan, Terengganu dan Pahang berkuat kuasa sehingga Sabtu ini. Penduduk di kawasan pesisir pantai disaran berwaspada dengan fenomena air pasang besar yang dijangka berlaku hingga Ahad ini. Menerusi satu hantaran di Facebook, Pusat Hidrografi Nasional PHN memaklumkan fenomena itu boleh mengakibatkan limpahan air di kawasan darat yang seterusnya boleh menyebabkan banjir di lokaliti kawasan rendah pesisir pantai. Orang ramai dinasihat supaya sentiasa memantau keadaan cuaca semasa dan merujuk agensi berkaitan untuk maklumat keselamatan kawasan pesisir pantai. Penduduk berhampiran pesisir pantai juga disaran agar lebih cakna dan berwaspada berdepan fenomena itu. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menyelamatkan 45 pelajar dan tenaga pengajar yang terperangkap di bangunan Gate Mara akibat banjir di jalan pantai berhampiran empangan Sungai Terip, Seremban. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Seremban, Muhammad Idris memaklumkan hujan lebat sejak 3 petang mengakibat banjir sedalam 0.6 meter di lokasi berkenaan. Kesemua penduduk terjejas dibawa keluar dengan menaiki lori dan telah pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu, banjir kilat turut berlaku di Kampung Mayor Seremban melibatkan 12 penduduk daripada sebuah keluarga. Kesemua mereka dipindahkan ke Pusat Penempatan Sementara PPS, Dewan Orang Ramai Pantai sehingga banjir surut. Di Pahang, 2 PPS masing-masing melibatkan sebuah PPS di daerah Lipis dan Raup ditutup sepenuhnya petang tadi. Kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan PPS terlibat ialah Masjid Kampung Beletik, Lipis yang sebelum ini menempatkan 171 penduduk ditutup pukul 3 petang tadi. Manakala Balai Raya Kampung Chenua Raup yang menempatkan 14 penduduk terjejas ditutup pukul 2 petang. Bekas pengurus perhubungan M-Bank yang mengendalikan akaun bank bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengaku di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa beliau mempunyai hubungan kerja yang rapat dan bersahabat dengan ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau Jolo. Saksi pendakwaan ke-41 Joanna Yu Jinping, 51 tahun, berkata Jolo sering menjemputnya untuk bertemu di pangsapuri milik ahli perniagaan itu di Jalan Kiaping bersama-sama dengan beberapa rakan rapatnya. Bekas pegawai bank itu berkata demikian ketika disoal balas Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah yang mewakili Datuk Seri Najib pada perbicaraan rasuah dan pengubahan wang membabitkan 2.3 bilion ringgit milik Satu Malaysia Development Berhad 1MDB. Antara urusan yang dibuat ialah mengenai pinjaman syarikat Majestic Masterpiece Sdn Bhd yang dipengerusikan ahli perniagaan tersebut. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira bersambung Isnin depan. Dadah jenis metafetamin bernilai 13.26 juta ringgit dirampas dalam 2 operasi di sekitar Putrajaya Isnin lepas. Susulan itu, 4 individu tempatan berusia antara 22 hingga 37 tahun ditahan. Ketika berkongsi kejayaan itu, Ketua Polis Selangor Datuk Arjunaidi Mohamad berkata, serbuan pertama di kawasan letak kereta sebuah pusat membeli belah. Polis menemui 350 bungkusan plastik teh Cina dianggar seberat 355.75 kg dalam sebuah kenderaan. Seterusnya dibuat
satu lagi sebuan di sebuah kondominium di Putrajaya dan merampas 23 bungkusan yang terdiri daripada 22 plastik yang hijau tu, guan yuang, dan satu lagi yang plastik biasa, plastik yang Lucina, okey. Mengandungi bahan juga yang disyaki sebagai methamphetamine. Anggaran berat 23.09 kg di dalam bilik kondominium yang berkenaan. Bekalan dadah dari negara jiran itu disyaki untuk pasaran tempatan. Turut disita aset bernilai RM240,504 termasuk kenderaan, akaun bank dengan simpanan RM10,000 dan jam tangan. Kesemua suspek direman 7 hari sehingga 12 Disember ini bagi membolehkan siasatan dibuat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Perlumbaan Piala Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia MNCF 2 di Velodrome Nasional Malaysia Nilai Negeri Sembilan, bintang muda berbasikal trek wanita negara kian meningkat. Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri bangkit menebus kekecewaan semalam apabila berjaya meraih pingat emas acara kirin perempuan. Sangat jauh lah. Gadis berusia 19 tahun berasal dari Jitra Kedah itu mempamerkan kayuhan bertenaga untuk mengetepikan pelumba berpengalaman Anis Amira Rosidi dan pelumba Hong Kong Ching Ying Shan yang masing-masing meraih pingat perak dan gangsa. Nurul Izzah yang merupakan juara Asia berkata kekecewaan gagal merangkul emas pada acara sama semalam di Piala Presiden MNC 1 menjadi pendorong utama untuk membuat kayuhan cemerlang pada perlumbaan hari ini. Terdahulu, Nurul Izzah turut menduduki tempat kedua acara pecut perempuan selepas ditewaskan rakan sepasukan Anis Amira 2-0. Pada Piala Presiden MNC F1 semalam, Nurul Izzah hanya berpuas hati dengan kedudukan keempat acara kirin dengan pelumba dari Hong Kong, Yu Chong Yu, meraih emas. Bagi acara pecut wanita, beliau turut hanya menduduki tempat keempat apabila pelumba Cho Yu turut memperoleh emas. Badminton Jelajah Dunia Akhir BWF, bergu utama negara Aaron Chia So Woo Yik tewas pada perlawanan kedua peringkat kumpulan B. Kali ini tewas kepada pasangan Cina Liu Ziu Chen dan Oh Zuan Yi 23-21, 22-24, 21-16. Keputusan itu menutup peluang Aaron Woo Yik untuk layak ke pusingan separuh akhir dengan hanya 2 pasangan terbaik setiap kumpulan layak. Sebelum ini, pasangan juara dunia itu tewas kepada pasangan berpengalaman dari Indonesia, Muhammad Hassan dan Hendra Setiawat 12-21, 15-21. Untuk perlawanan ketiga dan terakhir kumpulan esok, mereka akan berdepan Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen dari Denmark. Perlawanan kumpulan A pula menyaksikan satu lagi wakil lelaki negara, Ong Yu Sin Teo Yi menewaskan pasangan Korea Selatan, Choi Sol Gyu Kim Won Ho 21-17, 23-21 untuk perlawanan kedua mereka. Menjelang kejohanan rugby Asia lelaki bawah 19 tahun yang berlangsung dari 12 hingga 18 Disember, ketujuhlatih rugby lelaki bawah 19 tahun Malaysia Muhammad Irwan Abdul secara peribadi menyasarkan untuk menang satu perlawanan daripada 2 perlawanan membabitkan pasukan Hong Kong dan Taiwan. Jelas Muhammad Irwan meskipun hanya sebulan diperuntukkan untuk mempersiapkan pasukan, dia yakin anak buahnya mampu membawa cabaran negara. Personally, we want to do our best in this tournament because ini adalah kali pertama Malaysia bertanding di peringkat Premier bawah 19 dan kita sekurang-kurangnya kita target kita akan menang 1 game daripada 2 game tu lah. Sementara itu, pengurus pasukan Muhammad Khairul Nizam memuji semangat juang pemain yang dibentuk daripada Program Pembangunan Rugby Negara NRDP, Kementerian Pendidikan dan Program Pembangunan Rugby Negeri. Hari ini fasa yang terakhir pemilihan untuk kita cukupkan seramai 30 orang dan nampaknya semangat mereka untuk bertemu dengan Hong Kong pada game pertama tu amat tinggi. Skuad negara akan membuka tirai perlawanan menentang Hong Kong pada 12 Disember di Padang Astaka, Petaling Jaya. Kemudian akan berhadapan Taiwan pada 15 Disember.
Pelari pecut sensasi negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi bakal berkelana di Amerika Syarikat dengan berbekalkan semangat dan mentaliti juara. Ia bagi memastikan dirinya kekal fokus serta bertahan untuk mencapai misinya sepanjang 4 tahun menyambung pengajian di negara itu. Anak jati Perak berusia 18 tahun itu bakal terbang ke Amerika 1 Januari depan ke Universiti Auburn, Alabama. Menurutnya, dia berpuas hati dan bangga dengan pencapaiannya sepanjang membawa nama Malaysia di kejohanan dalam dan luar negara. Namun Azim tidak mahu selesa dalam kedudukannya kini. Bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Gunung Rapat Ipoh itu merupakan pemegang rekod kebangsaan acara pecut 100 meter dengan catatan 10.09 saat. Rekod itu dilakar ketika pusingan saringan di kejohanan olahraga dunia bawah 20 tahun di Cali, Colombia pada Ogos lepas. Kejohanan Bowling All-Stars Junior Antarabangsa edisi ke-22 akan kembali berlangsung di Sunway Mega Lanes Sunway Pyramid bermula 12 hingga 23 Disember ini. Lebih 700 pemain bawah 22 tahun dari 12 negara termasuk beberapa jago dunia dan Asia akan berentap. Pengurus besar Sunway Mega Lanes Tan Yok Chiang berkata kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai kira-kira RM200,000 dalam saingan 10 kategori termasuk ganjaran RM1,000 untuk permainan sempurna harian. Di samping pemain negara, katanya kejohanan tersebut telah menerima penyertaan dari Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, Australia, Taiwan, Guam, Brunei, Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand. I hope our Malaysian bowler will take this great opportunity to up their games and challenge the international bowlers for honour of this tournament. Pemain negara seperti Nur Syazwani Sahar, Gilliam Lim, Nur Liana Anastasia, Muhammad Hafiz Zainuddin dan Nevin Nantanil antara bakal menggalas cabaran negara dalam senarai muktamad yang hanya akan diumumkan esok. Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Kenapa perlu bayar kalau anda boleh saksikan secara percuma? Rakic has taken up an interesting position and scores! Vinicius Junior finds a bundled in. Richarlison, Brazil! Siaran langsung perlawanan suku akhir 1 Jumaat 9 Disember. Croatia bertemu Brazil 10.30 malam di TV2 dan saluran OK. Siaran ulangan 10 Disember 2 petang di saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Play. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, salam perpaduan dan selamat beristirahat.